Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Seperti yang telah dijanjikan berapa hari kemarin kemarin kita discuss tentang kesilapan-kesilapan yang para isteri biasa lakukan. Actually ada banyak, cuma I just pick a bit yang sedikit yang biasa terjadi. So seperti yang I janji kemarin, this time kesalahan dan kesilapan kesilapan seorang suami yang sering seorang suami itu lakukan. Tak semua when I mention ni tak semua, tapi majority. Kebanyakan yang terjadi masalah seperti apa, kesilapan seperti apa yang mereka lakukan, termasuk diri saya sendiri. Okay, first kita straight to the point because I punya masa pun terhad. Okey, kesalahan tentang daripada pihak suami orang lelaki, kesalahan dalam rumah tangga. Biasanya seperti kaum Hawa juga, seperti para isteri, mereka ada kurang bersyukur. Kurang sifat bersyukur. Jadi bila kita kurang bersyukur dalam kehidupan ni, maka kita selalu tak rasa tenang, kita selalu tak rasa puas, kita selalu stres, rasa tak cukup dan selalu nak lebih, nak cari lebih dan lebih dan lebih. Tu salah satu perkara yang banyak terjadi. Yang kedua, kesilapan suami yang biasa suami lakukan adalah lupa tujuan pernikahan. Because kalau kita lihat semua orang sebelum menikah tu, they start to buat janji manis, bila nak buat akad nikah, jumpa parents sebelah orang tua sebelah isteri, dia janji dia akan mengambil alih tanggungjawab daripada seorang ayah tu. Dia akan bertanggungjawab untuk menjaga puteri dia sehingga urusan rumah tangga, urusan akhirat semua. Jadi bila dah masuk dalam bab perkahwinan itu, mereka start lupa. Dia punya fokus tu dah lupa. Niat nikah tu, tujuan nikah untuk akhirat, semua dah lupa. Jadi diorang jadi stres. Diorang dah start mula tak boleh get along, tak boleh discuss. Okay, ini biasanya terjadi because dalam kalau kita orang Muslim, kita tak ada pacaran kita ta'aruf, setuju, terus kita nikah. Kita tak ada pacaran, berdua-duaan. Tapi banyak juga yang terjadi, masih banyak juga orang-orang Muslim yang mungkin belum tahu so diorang masih pacaran, keluar, bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga, di Singapore, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, banyak, even in UK semua. Jadi masih ramai yang berpacaran. Jadi dalam berpacaran tu kita harus faham waktu kita berpacaran, kenapa semuanya rasa manis dan enak? Kerana kita sedang melakukan dosa. Jadi syaitan, dia kalau boleh nak melambatkan kita untuk menikah. Dia buat kita rasa happy bersama, berduaan, melakukan perkara-perkara dosa, beriktilat semua. Jadi tujuan syaitan time tu, waktu pacaran tu, dia tak nak lepaskan. Kalau boleh jangan duduk berduaan lama-lama, jangan pulang awal, selalu nak telefon, nak berbual, because syaitan akan membuat kita rasa happy dengan benda-benda haram. Tapi apabila kita sudah dah menikah,
syaitan punya kerja pula dah jadi reverse. Dia terbalik kerana syaitan nak menceraikan suami isteri ni. Jadi dia cuba dengan sedaya upaya untuk menunjukkan isteri ataupun membuka mata isteri, menghasut isteri, lihat kesilapan suami kau, dan dia pergi ke suami, dia kata lihat kesalahan isteri kau. Jadi perkara-perkara ini yang selalu terjadi. Jadi waktu pacaran, apa yang terjadi ialah during pacaran kita tidak akan discuss tentang tanggungjawab. Kebanyakan kita discuss tentang all those wonderful things like drama Korea, nak pergi tepi pantai, nak pergi holiday and many things. Tapi bila kita dah masuk ke gerbang perkahwinan dalam rumah tangga, is totally different. Because the difference is bila kita dah menikah, kita punya discussion dah jadi beza. Kita dah ada tanggungjawab. Jadi bila suami balik kerja, isteri pun kata beras tak cukup, dah habis, anak punya pampers tak ada. Jadi perbualan dia dah jadi beza. Bukan seperti yang waktu sebelum menikah atau waktu pacaran. Jadi kesilapan yang kedua, I repeat again, ramai yang terlupa tujuan pernikahan. Kenapa mereka nikah? Untuk apa? Dan target mereka, fokus mereka tu ke mana? Ke akhirat atau hanya di dunia sementara atau bagaimana? Yang ketiga ni kesilapan yang suami selalu lakukan kebanyakan tentang tanggungjawab. So banyak suami yang fikir mereka telah melaksanakan tanggungjawab mereka, such as they say I'm working, aku kerja, aku beri nafkah, aku beri duit, so tu tanggungjawab aku. Tapi mereka lupa untuk tanggungjawab yang lain. Contoh, I just take a few. Salah satu memberi nafkah, of course nafkah pakaian, tempat tinggal, makan minum. Dan bukan itu aja. Suami ni dia punya role sebagai imam. Dia harus berusaha semaksimal mungkin. Dia tak boleh beri alasan aku dah capek, aku penat, aku dah maksimal. Kerana maksimal tu, kalau kita kata maksimal kita tidak akan jumpa penghujungnya. Selagi kita mampu kita buat. Tapi ramai orang memberi alasan, dia berhenti, dan di situlah baru kita nampak kegagalan. Apabila kita stop di situ, kita tak usaha lagi, baru kita buat limit kita di situ. Jadi ramai para suami yang punya masalah rumah tangga ni kerana mereka tak berusaha segigih mungkin. Mereka juga tidak melakukan tidak mengambil contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Seperti Rasulullah juga pergi pasar. Waktu dulu zaman-zaman dulu, Rasulullah paling benci orang perempuan pergi pasar kerana di pasar tu terlalu banyak fitnah. Jadi sebenarnya suami ni harus ke pasar, ke supermarket, ke mana-mana, atau pergi dengan isteri. Tapi jangan biarkan isteri pergi sendirian ataupun dengan teman, because pasar tu bukan tempat kaum wanita. Jadi tanggungjawab untuk beli barang rumah ataupun barang dapur, groceries ni sebenarnya kerja-kerja lelaki. Yes, I understand that kita ada kerja, kita harus kerja pagi, balik sore, ada yang balik malam, tapi kita boleh cari waktu. Itu antara kita hendak dengan tak nak, bukan memberi alasan. Kalau kita berusaha, kita pasti dapat cari waktu untuk pergi pasar, untuk bekalan rumah. Dan juga Rasulullah juga mencuci pakaian dia. Jadi kaum lelaki ni, suami-suami, mereka lupa berterima kasih dengan isteri mereka. Because bila isteri mereka cuci pakaian, pada mereka, tu memang tanggungjawab kau, memang kau kena cuci pakaian aku. Sebenarnya bila isteri kita cuci pakaian kita, itu adalah satu bonus untuk kita, kerana sebenarnya kita yang harus cuci pakaian tu. Tanggungjawab isteri untuk jaga anak, jaga rumah, jaga harta suami. Itu yang kerja-kerja rumah tu
isteri melakukan sebagai satu bonus untuk suami, kerana dia tahu suami dia kerja di luar, jadi dia di rumah dia ada waktu, dia bantu suami dia untuk mencuci pakaian. Jadi ini kaum Adam berhati-hati, jangan fikir isteri kita ni seperti pembantu rumah, dia harus cuci, dia harus pergi pasar ni semua, because you all nikah untuk menjadikan dia sebagai permaisuri, bukan menjadi pembantu rumah. Kalau you all nak cari isteri yang boleh buat kerja rumah, boleh masak, boleh cuci pakaian, boleh semua, then mungkin you all harus nikah dengan pembantu rumah. I'm sorry, just kidding. So we have to be careful about this. Okay, this number 4, nombor 4 ni quite important tentang menzolimi. Sebelum I continue, terima kasih atas sesiapa yang bergabung. Masya Allah, suara ada serak sikit hari ni. Alhamdulillah, ramai yang bergabung juga. Salwa Aldin, Bunga Esther, siapa lagi? Yeza, yes, Alhamdulillah, terima kasih join. Wow, tu tak dapat baca lah because my screen goyang-goyang. Anyway, insyaAllah I will try to read sebentar lagi after I finish this insyaAllah. Okay, yang nombor 4 tentang menzolimi. Okay, ramai orang fikir, especially suami dia fikir tentang menzolimi isteri tu something yang dia, kalau dia menyakiti, dia memukul ataupun menyakiti hati isteri dia, pada dia itu menzolimi. Tapi ada beberapa perkara yang mereka lepas pandang. Apabila seorang suami tidak memberi didikan agama, tidak membimbing isteri mereka dan anak-anak mereka dengan bimbingan agama, itu juga mereka telah menzolimi isteri mereka dan anak-anak mereka. So they have to understand, menzolimi ni bukan hanya memukul isteri, bukan hanya menyakiti hati isteri, tapi kalau tidak memberi bimbingan agama pada anak dan isteri, kita juga telah menzolimi mereka. Kerana seperti tadi yang saya katakan, tujuan kita untuk akhirat. Jadi kalau kita tidak membimbing isteri dan anak-anak kita, bermakna kita menzolimi mereka dan membiarkan mereka pergi tak dapat masuk syurga dengan kelakuan kita, dan kita akan bertanggungjawab apabila kita di hadapan Allah nanti. Okey, poin nombor 5. Ini juga yang terjadi, ramai suami-suami sometimes bila isteri dia gibah, cerita tentang orang sebelah tu seperti ini, kemarin teman aku seperti ini. Kadang suami dia tu duduk dengar, dia tidak menahan, tidak menghentikan isteri dia supaya jangan teruskan gibah, tapi malah dia boleh duduk, boleh dengar lagi. Jadi itu juga termasuk dia menzolimi isteri dia. Dia tidak melarang, dia tidak cuba menghentikan isteri dia, dia tidak menegur isteri dia, malah dia mendengar. Sedangkan dia tahu gibah itu adalah salah satu dosa-dosa besar. Poin ke-6. Ini pun banyak terjadi di Asia. Kalau Europe kita jangan cakap lah. Para suami yang membiarkan isteri-isteri mereka tidak menutup aurat dengan sempurna. Because some of them belum lagi betul-betul faham tentang aurat. Mereka fikir kalau isteri mereka pakai celana panjang, t-shirt lengan panjang, pakai jilbab, itu dah tutup aurat. Aurat tu selagi wanita have to cover everything, jangan sampai nampak bentuk tubuh badan. So harus pakai baju yang longgar, jadi ini semua suami harus perhatikan. Suami tak boleh diam diri, biarkan isteri dia keluar tanpa menutup aurat dengan sempurna, tanpa memakai kaos kaki dan sebagainya. Ini semua akan masuk dalam kira-kira nanti di hadapan Allah.
Allah akan tanya, because Allah akan tanya isteri dia kenapa tidak tutup aurat, dan isteri dia akan tarik suaminya kerana imam aku tidak membiarkan aku dan tidak menahan aku, tidak membimbing aku. Jadi kita tetap kena. So kau lelaki suami, we have to hati-hati. Jangan kerana kita punya kelalaian, kita fikir kita dah tahu tentang ilmu agama, kita biarkan anak isteri kita dengan tak membimbing mereka dengan ilmu-ilmu agama yang dituntut. Let me drink first. Okay, yang seterusnya point nombor 7. Again, kesilapan para suami yang suka keluar dengan kawan-kawan, habiskan waktu dengan kawan-kawan, dengan teman-teman mereka, mungkin nongkrong di warkop ataupun di kafe semua, nonton bola. Itu tidak salah, tapi make sure bila kita nak bersama dengan kawan-kawan kita, kita make sure rumah tangga kita, isteri kita, anak kita semua dalam keadaan okey. Maksudnya mereka dah makan, mereka dah kenyang, dah uruskan dan sebagainya. Jadi kita, dan setelah itu kita sebenarnya bukan harus minta izin dengan isteri, aku nak tengok bola dengan kawan aku. Kita sebenarnya tidak perlu minta izin, tapi out of respect, because sebagai manusia semua orang ada perasaan, kita cuma beritahu dia dengan cara yang lembut, bukan cara yang aku nak keluar, walaupun isteri itu tidak ada hak menahan suaminya. Jadi sebagai suami kita nak kena tahu role bagaimana kita berkomunikate dengan isteri kita. Dan seterusnya nombor 8, kesilapan suami apabila isteri dia bising-bising, marah, mengomel gitu, dia cepat give up, dia cepat berontak, dia putus asa. Kalau itu sering terjadi, dia cepat membuat keputusan, aku nak kahwin lagi lah, aku dah tak boleh tahan, aku nak keluar jumpa kawan aku. So itu menunjukkan lelaki yang lemah, because lelaki yang kuat, dia tahu isteri dia penat kerja di rumah, duduk di rumah rasa boring, dia nak luahkan apa yang dia simpan dalam hati dia. So memang perkara itu dosa. Para isteri, memang itu dosa. Bila you all tinggikan suara dengan suami atau memarahi suami, memang dosa. Tapi suami juga harus faham keadaan isteri yang duduk di rumah, yang tak ada kebebasan. Jadi dia tak ada orang nak ajak bicara. Jadi bila isteri kita marah, kita duduk diam. Kita diam, kita dengarkan. Kalau kita tak dengar pun, kita duduk diam. Tapi of course, jangan sampai keterlaluan seperti memaki hamun suami, sampai tak hormat suami. Tapi kalau setakat komplain, penat, capek, itu perkara biasa, insyaAllah. Jadi suami tak boleh terus give up, terus tinggalkan isteri keluar kerana dia bising-bising. So suami nak kena be very strong in this. Bila isteri bising-bising, just diam. Kalau betul-betul tak boleh, takut kita punya amarah, takut kita, ada lelaki yang panas barang, takut dia pecahkan barang ke ataupun memukul isteri dia. Okey, bila dah sampai tahap tu, bagusnya dia keluar. Dan bila dia keluar tu, walaupun isteri dia lagi marah, dia minta izin, bukan minta izin, just inform. Okey, aku nak keluar sekejap, nak tenangkan fikiran. Kau tenangkan fikiran di rumah, aku tenangkan fikiran aku di luar. Nanti after that, bila dua-dua dah cool down, baru balik. So itu cara yang terbaik yang saya sarankan, insyaAllah. Okey, sekarang para suami. Kemarin saya tanya isteri-isteri, sekarang suami. Cuba kita tanya diri kita sendiri, bila kali terakhir kita memuji isteri kita? Kita puji dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, bukan puji cuma nak kasih dia rasa happy je. Kita benar-benar puji. Contoh, dia masak, wow, hari ni masakan sedap. Kita tak komplain, walaupun lauk tu terasin sikit atau termasam sikit, kita tak komplain, malah kita kata wow sedap, kita makan dengan happy. Bila kita kali terakhir kita puji isteri kita in term of dia masak, ataupun jaga rumah, ataupun kita balik, dia lepas mandi, dia pakaian, walaupun dia tak ada pakaian yang cantik untuk pakai di rumah, tapi asalkan bersih pakaian rumah dia,
suami tu kata, wah hari ni nampak cantik, nampak berseri. Okay, bila yang kali terakhir kita memuji isteri kita? So itu yang kita nak kena praktis. Both husband and wife, kita nak kena rajin puji antara satu sama lain. Bukan, of course kita manusia, kita makhluk, puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai satu pasangan, ini juga satu ibadah. Apabila kita membuat isteri kita bahagia ataupun isteri membuat suami bahagia, Allah pun bahagia. Allah pun memberi rahmat pada kita, insya-Allah. Okey. Sekarang itu tips-tips. Sekarang I nak beralih pada soalan. Ada satu soalan yang datang few days ago. Jadi soalan dia tanya, kenapa suami-suami ni para suami dia boleh menasihati perempuan-perempuan lain. Perempuan lain kebanyakan yang diorang refer ni janda-janda yang ada masalah. Kenapa dia boleh memberi nasihat, memberi dukungan, tapi dengan isteri sendiri dia tak kasih nasihat ni semua. Okey. Dia sebenarnya soalan ini kenapa ini soal berkomunikasi. Kurang communication antara suami dengan isteri. Okey, ini terjadi bukan serentak. Dia takes time, step by step, sedikit demi sedikit. Daripada permulaan menikah, jadi perkara yang kesilapan yang kecil itu kita tidak menegur dan kita biarkan. Kita ambil perkara itu seperti ini perkara kecil, just lupakan aja. Jadi perkara kecil itu yang menjadi kebiasaan hingga kita dah terbiasa tak dapat communicate dengan cara yang betul antara pasangan kita. Jadi bila kita kurang communicate, kita rasa malu. Bila kita nak puji pasangan kita, kita rasa malu. Bila kita nak cakap jujur, kita rasa takut. Jadi ini semua kerana kita kurang berkomunikasi. Jadi kenapa orang lelaki ni dia boleh suami-suami dia boleh nasihat orang luar? Kerana dia tahu kalau dia nasihat isteri dia boleh expect apa jawapan yang isteri dia akan katakan. Kerana orang perempuan ni kadang-kadang, ya abang aja betul, abang aja yang masuk syurga, saya masuk neraka. Orang perempuan suka gitu, suka jawab gini. Jadi dia tahu bila dia nak kasih nasihat, pasti ada jawapan, pasti ada protes daripada isteri dia. Jadi bila dengan orang luar tu, sebenarnya bukan hanya dengan perempuan, even dengan lelaki, lebih senang kerana orang tu tak rapat dengan kita. Dan bila orang tu nak protes pun, orang tu agak feel a bit reluctant. Bila dia nak protes pun macam, aku tak berapa rapat dengan orang ni, jadi aku tak boleh protes, aku terpaksa dengar. Jadi kita pun lebih mudah untuk menyampaikan dan orang tu lebih mudah mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi apabila kita sebagai pasangan, kita dah terlalu rapat. Jadi kita dah tahu kelemahan pasangan kita, kelebihan pasangan kita. Jadi dari situ yang membuat kita sometimes nak nasihat tu a bit susah, a bit tricky. Tapi tidak mustahil, kerana ada cara-cara dia bila dan bagaimana kita nak berkomunikate dengan pasangan kita di waktu yang macam mana, dengan cara approach yang macam mana. InsyaAllah semua ada jalan. So far alhamdulillah dah berapa tahun I'm doing this counselling dulu. I belajar beberapa tips untuk pasangan ni macam mana nak hidupkan balik cara mereka berkomunikasi with each other. Kerana di akhir zaman ni kes penceraian makin meningkat, dan kebanyakan kes penceraian itu hanya dengan isu-isu yang kecil yang boleh diselamatkan. Tapi sayangnya banyak yang membuat keputusan kerana tidak ada kesabaran, dia tak sanggup menempuh ujian yang Allah berikan, dan tak ada orang nak bimbing ataupun nak beri dukungan untuk mereka bagaimana menyelamatkan rumah tangga ini. Malah
Orang-orang ini kebanyakan bila ada masalah rumah tangga, dia suka tanya di Facebook dengan teman-teman luar, dan orang-orang ini semua akan memberi negatif, akan memberi saran yang salah. Seperti kalau suami aku buat gini, aku tinggalkan. Jangan masakkan dia. Yang lelaki, kalau isteri aku buat gini, aku kahwin lain. Jadi bila kita minta saran dalam social media, kita harus hati-hati. 90% orang di sosial media akan memberi kita negatif, dan impact negatif itu akan menghancurkan rumah tangga kita. Sebenarnya kita harus minta pertolongan daripada Allah, dan kita harus cari orang yang terdekat untuk membantu kita, seperti orang tua daripada pihak mertua atau pihak family kita, atau kita cari ustaz untuk mencari solusi. Kerana ramai yang bercerai, mereka berfikiran yang apabila aku cerai, aku dapat menyelesaikan masalah ini, dan itu akhir daripada segala kesakitan yang aku rasa, segala masalah. Tapi sebenarnya penceraian itu adalah permulaan segala masalah dan permulaan segala macam dosa. Jadi we have to hati-hati, kerana apabila kita bercerai, kita dah mula memusuhi antara kita dengan mantan kita, dah memusuhi, mungkin terlibat keluarga dia, dan kita dah akan melakukan ghibah, kita akan memburuk-burukkan, lagi-lagi kita ada anak, kita akan menahan anak kita dan mengajar anak kita untuk membenci pasangan kita, dan kadang mantan pasangan tak memberi nafkah anak kita. Jadi banyak masalah. Jadi perceraian itu bukan satu titik untuk menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya permulaan segala masalah. Jadi we have to think very carefully sebelum kita membuat apa-apa keputusan. InsyaAllah. Okay, ni I try to baca. Tadi ada beberapa message di sini. I just try to baca sekejap. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih Nasani. Amin. Sekejap. Hukam ni tak boleh naik ni. Allah. Watching. Okay, Salwa. Berapa syukran ni. Baik, Salwa. Okay. Okay. So far kat sini I don't see any question, tak ada apa-apa soalan. Tapi untuk in my messenger, sesiapa yang ada kasih ada kirim pesan-pesan ataupun soalan soal jawab, banyak lagi yang I belum lagi sempat jawab because of my pekerjaan, terlalu busy. Jadi I need time untuk jawab satu persatu, insyaAllah. Dan I biasanya buat kalau ada beberapa orang tanya soalan yang hampir sama tu, nanti I akan gabungkan buat satu video, jadi lebih senang, kerana tu biasanya soalan-soalan general question, insyaAllah. So I think sampai sini saja video kali ini, insyaAllah. Next week nanti I tak janji bila, tapi insyaAllah bila ada waktu, kita akan discuss atau akan bahas tentang tips-tips bagaimana kita boleh memperbaiki rumah tangga kita. Kalau yang ada masalah, cara macam mana kita nak berkomunikasi dengan pasangan kita, ataupun ada masalah dengan anak, apa yang kita harus lakukan dan sebagainya, insyaAllah. Semoga kita semua diberi rahmat, hidayah, dan dimudahkan kita mendapat ilmu Allah, dan semoga kita semua dapat disatukan di jannah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.